Okey, so untuk hari ini kita masih lagi belajar bab 4 operasi set, iaitu bahagian yang keempat di bawah tajuk kesatuan set. Pembelajaran kita pada hari ini adalah menentukan dan menhuraikan kesatuan set dengan menggunakan pelbagai perwakilan. Sebelum tu kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan kesatuan set. Kesatuan set simbolnya adalah simbol U, iaitu union. Katakan kita ada dua set, iaitu set A dan juga set B. Apabila A kesatuan B, ianya mewakili semua unsur-unsur di dalam set A atau set B atau kedua-dua set A dan juga B. Di sini perkataan yang kita perlu tekankan adalah semua unsur. Semua unsur. Sebagai contoh, katakan kita ada set A, unsur-unsurnya adalah 1, 2, 5, 8 dan juga 9. Manakala set B, 2, 3, 5, 9, 11 dan 13. Dan katakan kita diminta untuk menyenaraikan A kesatuan B. Kita ingat balik A kesatuan B mewakili semua unsur. So, kita akan senaraikan semua unsur di dalam A dan juga di dalam B. Yang mana unsur yang sama kita hanya tulis sekali sahaja. Okey, cara penulisan tak kisah. Kita boleh nak tulis ikut turutan ataupun kita boleh juga menulis mengikut katakan kita nak tulis A dahulu. So, kita tulis 1, 2, 5, 8, 9. Kemudian kita tengok yang B pula. Yang B nombor 2 kita dah tulis. Okey, nombor 3 kita belum tulis. So, kita masukkan 3. 9 kita dah tulis. So, kita masukkan 11 dan juga 13. Okey, kemudian kita tengok kepada gambar rajah Venn yang digunakan untuk mewakili set A dan juga set B. Kalau yang ni kita nampak ada dua set, maksudnya kita akan ada dua bentuk. Sama ada kita nak gunakan bentuk bulatan ataupun bentuk petak. Okey, kenapa kita nampak dekat situ bulatan itu bersilang? Ini adalah kerana kita dapati di dalam set A dan set B ada unsur yang sama. Ada unsur yang sama iaitu unsur 2, 5 dan juga 9. Maka unsur ni kalau kita lukis di dalam gambar rajah Venn, kita akan masukkan di kawasan yang bersilang, iaitu kawasan yang mana set A dan juga set B berkongsi unsur yang sama. Kemudian kita tengok balik. Di unsur A yang masih belum ditulis adalah 1 dan juga 8. 1 dan juga 8 ini berada hanya di kawasan A sahaja. So, kita masukkan 1 dan juga 8. Kemudian kita tengok yang mana satu lagi yang belum pangkah lagi adalah nombor 11 dan juga nombor 3, nombor 11 dan nombor 13. Ketiga-tiga nombor ini berada di kawasan B sahaja. Berasal di kawasan B saja. So, kita tulis 3, 11 dan 13. Okey, katakan kita diminta untuk melorekkan A kesatuan B. Ingat balik, A kesatuan B adalah semua. So, kita lorekkan semua kawasan. Kawasan yang berlorek itu mewakili kesatuan. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. Kemudian kita lihat dulu apakah perbezaan antara persilangan dan juga kesatuan. Okey, beza yang pertama adalah dari segi simbol yang kita gunakanlah. Kemudian makna dia. Kalau persilangan adalah kawasan yang bertindih, kawasan yang bersilang. Tetapi kesatuan adalah semua sekali. Okey, sebagai contoh, katakan kita ada A persilangan B. Dan kita nampak dua set A dan set B tu dia tidak ada kawasan yang bertindih, tidak ada bersilang. So,
Untuk A dan juga B tidak ada persilangan. Tetapi untuk kesatuan, kita kena ingat balik dia adalah semua. So, kita lorekkan semua kawasan tu. Lorekkan itu mewakili set bagi A kesatuan B. Kemudian kita tengok yang kedua. Yang kedua, kita nampak ada dua set dan set itu bersilang. So, bermaksud A persilangan B ada di situ, iaitu di kawasan yang kita lorekkan. Kemudian untuk A kesatuan B adalah kedua-dua unsur di dalam set A dan juga set B. So, kita lorekkan semua. Yang ketiga, kita ada A dan B tu berada di dalam A. Kalau kita tengok persilangan, pertindihan, B itu adalah subset kepada A, bermaksud untuk persilangan kita akan lorekkan kawasan B sajalah. Tapi untuk A kesatuan B, kita akan lorekkan semua kawasan. Yang keempat. Yang keempat, katakan kita ada 3 set. Tetapi soalan minta kita lorekkan A dan juga C sahaja. Sebagai contoh, kita akan ada A persilangan C. So, yang ini kita abaikan yang B. Kita lihat A dengan C. So, kawasan yang bersilang antara A dengan C kita akan lorekkan. Ataupun kita akan warnakan. Kemudian kita tengok pula kepada yang kedua. Yang kedua adalah A kesatuan C. A kesatuan C. So, kita akan lorekkan semua A dan juga semua C. Jangan lorekkan B sebab soalan ni hanya minta A dengan C sahaja. Kemudian kita pergi kepada yang terakhir iaitu A persilangan B persilangan C. So, ini kita kena cari kawasan mana yang ada ketiga-tiga set. Iaitu di kawasan yang telah kita lorekkan tersebut. Okey, berbeza dengan A kesatuan B kesatuan C, kita akan lorekkan semua bahagian. Contoh yang pertama. Diberi set P sama dengan faktor bagi 24. Set Q adalah gandaan 3 kurang daripada 20 dan set R adalah gandaan 4 kurang daripada 24. Senaraikan semua unsur bagi set berikut. P kesatuan Q. Okey, langkah pertama kita kena senaraikan dahulu semua unsur bagi P, Q dan juga R. P adalah faktor bagi 24, so kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 12 dan 24, iaitu nombor-nombor yang boleh dibahagi dengan 24. Kemudian set Q. Q ialah gandaan 3 kurang daripada 20. 3, 6, 9, 12, 15 dan 18. Kemudian set R adalah gandaan 4 kurang daripada 24. So, kita masukkan 4, 8, 12, 16, 20. Kita tak masukkan 24 sebab 24 tu bukan kurang daripada 24. 24 tu adalah sama dengan 24. So, kita abaikan yang 24. Kemudian cuba kita tengok pada soalan yang pertama. P kesatuan Q bermaksud kita kena senaraikan semua unsur yang ada di dalam P dan juga di dalam Q. Okey, katakan kita tengok daripada yang depan sekali. Tengok daripada step P, kita ada 1. So, kita pangkah yang kita dah tulis. Kemudian kita tengok 2. Yang ni kita abaikan yang set R, kita tengok P dengan Q saja. 2, kita tulis 2. Kemudian 3. 3 ni kita nampak dia ada dekat set P dan dia ada dekat set Q. So, kita potong kedua-duanya sekali dan kita tulis hanya sekali sahaja. Kemudian kita tengok pula 4. 4, so kita tulis 4. Kemudian 6 pun kita akan tulis 6. Kita potong. Selepas kita tulis, kita potong. Kemudian kita nampak 12. 12 ni pun dia ada dekat P dan dia ada dekat Q. Kemudian 24. Saya 24. So, yang P dah habis. Kita tengok pula yang Q. Yang Q yang masih belum ditulis adalah 9, 15 dan juga 18. Okey. So, itu adalah jawapan untuk
P kesatuan Q merujuk kepada semua unsur yang ada di dalam P dan juga Q. Okey, untuk soalan 2, 3 dan 4 pun kita menggunakan cara yang sama. Kita senaraikan semua unsur. Yang mana unsur yang sama kita tulis hanya sekali sahajalah. Masih lagi soalan sama, tetapi kita diminta untuk melukis gambar rajah Venn yang mewakili set P, Q dan juga R. So daripada sini kita dah tahu dah dia ada 3 bulatan yang ada persilangan. Ada persilangan sebab kita nampak dekat PQR tu ada satu nombor iaitu nombor 12. Nombor 12 tu dia dimiliki oleh ketiga-tiga set. Bermaksud dia akan ada di kawasan yang mana bersilang pada tengah-tengah tu. Okey, so daripada situ kita dah tahu dah nak lukis, kita kena senaraikan unsur-unsur tersebut. Kalau kita hanya lukis sahaja bulatan tu, tapi kita tak masukkan unsur, bermaksud kita punya gambar rajah Venn kita tu tidak lengkap. So kita kena masukkan dia punya unsur. Kita start dengan P dulu. Kita tengok 1. 1 hanya berada di kawasan P sahaja. So kita masukkan di kawasan yang hanya P. Kemudian kita tengok 2. 2 pun dia berada di kawasan hanya P. 3 dia berada di kawasan persilangan P dan juga Q. P persilangan Q adalah kawasan yang di mana P dan juga Q bersilang. Kemudian 4. 4 adalah unsur yang bersilang antara P dan juga R. Okey, so itu adalah kawasannya. Tengok 6. 6 P bersilang di P dan juga Q. Kemudian 12. 12 ni dia bersilang ke tiga set. So kita akan masukkan di tengah-tengah tersebut lah. Kemudian 24. 24 hanya berada di P sahaja. So kita tulis P. Kemudian yang P dah habis, kita pergi pada Q. Yang Q yang belum lagi kita pangkat adalah nombor 9. 9 hanya berada di kawasan Q sahaja. So kita masukkan 9. 15. 15 pun berada di kawasan Q sahaja. So tulis dalam Q sahaja. 15 dan juga 18 pun berada di dalam Q sahaja. So kita dah habis yang Q, kita tengok R. R yang belum selesai lagi lah 8. 8 hanya berada di R sahaja. 16 pun sama dan 20 pun sama. So bila kita dah lengkap dah semua unsur ni, bermaksud lengkaplah kita punya gambar rajah Venn kita. So soalan yang terakhir sekali adalah berdasarkan soalan B yang kita dah lukis dah gambar rajah Venn tu, lorekkan kawasan kesatuan yang berikut. Okey, dia suruh kita lorekkan P kesatuan Q. So kita ada yang R tu kita abaikan, P kesatuan Q bermaksud kita kena lorekkan semua kawasan P dan juga kawasan Q. Okey, itu adalah jawapannya. Kemudian kita tengok yang kedua. P kesatuan Q kesatuan R bermaksud ketiga-tiga set itu kita perlu lorekkan. So itu adalah jawapan untuk yang kedua.